Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita teruskan pengajian pada kitab Al-Arba'un Al-Quraniyah susunan Syekh Ahmad ibn Abdul Razak Al-Anqari. Dan alhamdulillah pada sesi yang lepas kita telah pun habis pada Al-Faslul Khamis. Pada Al-Faslul Khamis, fasal yang kelima. Dan fasal yang kelima ini membicarakan berkenaan dengan disukai untuk tajmilus saut, disukai untuk memperelokkan ataupun memperindahkan suara ketika kita membaca Al-Quran. Kita telah pun habis pada fasal ini, iaitu hadis yang ke-30 serta hadis yang ke-31. Dan di penghujung sesi pada sesi yang lepas, kita sebutkan pada hadis yang ke-31 ini pujian Nabi SAW kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Dan dalam bab pujian ini para ulama membahagikan kepada dua bahagian. Ada pujian yang mamduh dan juga ada pujian yang mazmum. Dan dalam hadis ini Nabi SAW memuji Abu Musa Al-Asy'ari sebagai satu golakan kepada beliau dan juga para sahabat lain ketika membaca Al-Quran, hendaklah mereka itu memperelokkan suara. Seolah-olah pujian Nabi SAW kepada Abu Musa Al-Asy'ari itu mendorong sahabat lain untuk membaca bacaan Al-Quran, dalam arti kata lain memperindahkan suara seperti mana sahabat ini, Abu Musa Al-Asy'ari. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk ke fasal yang baru, iaitu Al-Faslus Sadis. Al-Faslus Sadis. Dan kita akan bermula pada malam ini pada hadis yang ke-32. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Faslus Sadis, fasal yang ke-6 ini adalah fasal yang membicarakan tentang kita ketika membaca Al-Quran, bukan sahaja membaca Al-Quran, juga pada amalan-amalan lain, kita ini dituntut untuk ikhlas beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Solat, puasa, sedekah dan sebagainya. Cuma tajuk kita pada malam ini berkenaan Al-Quran, maka ia spesifik ataupun menjurus khusus kepada mengikhlaskan amal ketika membaca Al-Quran. Baik, tajuk yang diletakkan kat situ, Al-Ahadithul Waridah, hadis-hadis yang warid fi ikhlasil amal lillahi azza wa jal, pada ikhlas beramal hanya semata-mata kerana Allah Azza wa Jal. Dan bacaan Quran juga tidak terlepas. Okay? Bacaan Quran juga tidak terlepas. Dalam arti kata lain, bacaan Quran ini di antara satu lubuk, kita boleh sebut di antara satu lubuk di antara amalan-amalan yang manusia ini buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh tersembunyi beberapa perkara yang buruk, iaitu seseorang itu membaca Al-Quran semata-mata menginginkan pujian, untuk dipanggil bahawa dia itu seorang yang sedap bacaan Qurannya, sedap lagu Al-Qurannya, sehingga kan dia itu setiap kali nak mengaji ataupun dia mengaji pada satu-satu ketika hanya untuk mendapat pujian orang ataupun hanya untuk mendapat pengiktirafan orang. Ini merupakan satu perbuatan yang tercela. Ibadah, kita tahu dalam ibadah kita ini ada satu bab kita panggil sebagai syirkul khafi. Syirkul khafi iaitu satu orang berbuat amal bukan kerana Allah, tetapi buat amal kerana menunjuk-nunjuk untuk mendapat pujian. Jadi ini kita punya hadis pembukaan pada malam ini. Al-Hadithul Thani wa Thalathun, hadis yang ke-32. Tajuk yang diberikan adalah
man ra'a bi qira'atihi. Man ra'a bi qira'atihi. Siapa yang melakukan perbuatan riya bi qira'atihi terhadap bacaan Al-Qurannya. An Abi Hurairah radhiyallahu an fil hadits at-tawil qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi فذكر رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسوحب على وجهه حتى ألقي في النار رواه مسلم وغيره وهذا جزء من الحديث. Baik, hadis ini muslim-muslimat diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan syekh ini, pengarang ini ataupun penyusun kitab ini menyebutkan kat sini fil hadits at-tawil, pada hadis yang panjang. Maksudnya beliau hanya mengambil keratan hadis yang panjang ini dan beliau potong, beliau potong dan yang dimasukkan dalam kitab ini adalah hadis riya berkenaan ketika membaca Al-Quran ataupun beramal, baca Quran, satu orang itu beramal dengan membaca Quran, maksudnya beramal kerana kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui bacaan Qurannya, tetapi dia riya. Jadi saya akan bacakan juga hadis yang panjang ini. Hadis yang panjang ini, mudah-mudahan kita mendapat istifadah ataupun pedoman daripada hadis ini. Baik, dia kata sini fil hadits at-tawil. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi." Bahawasanya awalan nas, di antara manusia yang terawal, yuqda yaumal qiyamati alaih, yang Allah Subhanahu wa taala yuqda ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menghisap hamba itu dan juga memperhitungkan amalannya dan memberikan hukuman. Yuqda kat sini maksudnya adalah memberikan hukuman. Hukuman apa? Sama ada dia itu masuk ke dalam syurga ataupun dia itu masuk ke dalam neraka, wal iyaz billah. Dan pada hadis ini memang secara jelas Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat untuk menyentap wajah-wajah orang yang buat riak ketika di dunia. Yang sepatutnya amal itu kerjakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak buat kerana Allah tetapi untuk manusia. Baik, dia ambil satu bahagian. Syekh ini ambil satu bahagian. Ala kulli hal saya akan sebut bahagian yang pertama. Fadzakara rajulan. Kemudian dipotong kat situ fadzakara rajulan. Dalam hadis itu seolah-olah bagi tahu, dalam hadis itu disebutkan seorang lelaki. Tapi sebelum seorang lelaki ini yang beliau nukilkan pada hadis ini, terdapat manusia yang pertama sebelum sampai kepada orang baca Quran. Dalam hadis tersebut diriwayatkan rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ada 3 golongan dalam hadis yang disebutkan. Golongan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala panggil, rajulun ustushhida, satu orang lelaki yang mati syahid dekat dunia. Fa utiya bihi, lalu orang yang Allah Taala nakkan ini diberikan penghukuman kepadanya, didatangkan sebelum Allah Subhanahu wa taala berikan penghitungan kepada orang ini, sama ada dia masuk ke dalam syurga ataupun masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala akan tanya nikmat-nikmat. Dan kita tidak membaca hadis ini muslimat seolah hadis ini berlaku kepada orang lain. Kita baca hadis ini, kita cuba bayangkan seolah benda ini berlaku dekat kita. Dan tidak ada satu orang mukmin akan terlepas daripada soalan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita semasa kita hidup sekarang ini. Hadis ini tidak bicarakan tentang orang musyrik, orang yang bukan Islam. Kerana orang bukan Islam itu Allah Subhanahu wa taala telah pun sisihkan siap-siap masuk ke dalam neraka. Ini syirik
mukmin. Syirik masuk terus ke dalam neraka. Mukmin, munafik tunggu dulu. Allah Subhanahu wa taala tanya dekat dia. Fama alimta fiha. Allah Taala datangkan nikmatnya dan dia akan tanya, wahai fulan, apakah ini merupakan nikmat yang kuberikan kepada engkau? Si fulan ini yang mati syahid tadi dekat dunia ini, fa'arafaha. Dia mengakui. Allah Taala tanya dekat dia, fama amilta fiha. Wahai fulan, apa yang kau telah buat terhadap nikmat yang aku kurniakan kepada engkau? Qala qataltu fika haqq hatta ustishhidtu. Si fulan ini menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata qataltu fika hatta ustishhidtu. Dia kata, wahai Allah, aku dengan nikmat yang engkau berikan kepada aku, nikmat ini bukan sekadar harta muslim-muslimat. Batang tubuh kita ini sahaja itu merupakan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pergi jauh nikmat-nikmat lain, batang tubuh kita ini sendiri itu telah pun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup itu sendiri sekalipun merupakan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Si fulan ni kata qataltu fika hatta stushhidtu. Dia kata, wahai Allah, aku berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, si fulan ini sebut dekat Allah, dia kata ustushhidtu, aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala kata aku mati syahid. Dia sendiri mengaku. Apakah Allah Subhanahu wa taala ketika mana si fulan ini kata aku mati syahid, Allah Subhanahu wa taala tak tahu? Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Seolah di antara hikmah lain yang kita boleh ambil daripada hadis ini, kita tidak melabel orang, kita tidak boleh dan tidak sepatutnya melabel orang sebagai ataupun dengan panggilan syahid. Kita kata Ahmad Asy-Syahid. Betapa ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, dan bahkan Nabi sendiri dalam sebahagian riwayat pada kematian sebahagian sahabat menyebutkan si fulan itu mendapat syahid. Pun begitu, gelaran syahid itu tidak ditempelkan kepada mereka. Jadi tidak menjadi suatu adab kepada kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana ini merupakan perkara ghaib yang tak ada satu orang manusia tahu. Bahkan Nabi sendiri sekalipun tidak akan mengetahui melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada baginda Rasul. Jadi pengajaran hadis ini, kita tidak sepatutnya mengambil langkah yang terlajak gitu. Terlajak apa? Memberikan gelaran syahid kepada satu orang. Buktinya ini. Bahkan manusia mati, kita nampak dia buat baik, kita cuba usahakan tidak menyebutkan panggilan syahid, hatta walaupun dia itu mati dalam medan peperangan. Kita boleh sebutkan mudah-mudahan si fulan itu Allah Ta'ala kurniakan ganjaran syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dia dan masukkan dia ke dalam syurga. Kita tidak menisbahkan gelaran syahid kepada satu orang. Dan itu merupakan bukan tradisi salafus salih. Dan si fulan ini sendiri mengaku, dia kata, Allah, aku dengan nikmat engkau ini, aku berjuang dan aku mati syahid. Pengajaran kedua, seolah-olah Allah Ta'ala ingin menyampaikan sesuatu kepada manusia. Sebab ketika manusia ini bangkit di padang mahsyar, muslim-muslimat, manusia lain nampak apa yang Allah Ta'ala bicarakan kepada hamba, melainkan Allah Subhanahu wa taala tutup perbicaraan dengan hamba tersebut. Dan itu merupakan satu perkara yang sabit dalam sebahagian riwayat, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menutupi aib satu orang manusia, kemaksiatan yang dia buat dekat muka bumi, perbicaraan itu akan menjadi tertutup. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan rupa sebenar manusia-manusia dekat muka bumi. Allah Ta'ala kata apa? Kadzabt, engkau bohong. Dan Allah Subhanahu wa taala kata kat si fulan itu, dia kata, qatalta li ayyuqal jari. Sebenarnya engkau ini berjuang sampai engkau mati syahid bukan kerana aku.
bukan untuk menegakkan Islam, tetapi kerana nama. Allah Subhanahu Wa Taala kata faqad qil, dan habuan itu telah pun engkau dapat. Dalam erti kata lain, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak maklumkan kepada kita, kalaulah engkau ini betul-betul berjuang kerana aku, maka kerana aku ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut seolah-olah seperti itu, aku akan masukkan engkau ke dalam syurga dengan balasan yang aku sendiri akan bagi. Tetapi masalahnya, engkau ini berjuang untuk nama. Dan nama itu, sebutan itu, pujian itu telah pun engkau dapat dekat muka bumi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, cukup. Kemudian barulah hadis ini. فَذَكَرَ رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ. Orang yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala panggil, ini dekat kita semualah. Sah-sah saja orang yang dimasukkan dalam hadis ini, si muslimat, adalah orang yang beramal. Orang yang tak beramal tidak masuk dalam perbicaraan hadis ini. Orang yang tak beramal, orang musyrik, orang yang sah-sah kafir, tidak termasuk dalam perbicaraan hadis ini. Perbicaraan hadis ini adalah berkenaan dengan kita, saya dan juga muslim-muslimat yang mendengar. Orang yang beramal itu, sebagai satu teguran dan juga satu peringatan kepada kita semua. فَذَكَرَ رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ. Satu orang lelaki yang belajar ilmu. وَعَلَّمَهُ. Bahkan lelaki ini telah pun sampai darjat kepada orang yang boleh mengajarkan, memberikan faedah kepada orang lain. Belajar satu hal. Ada orang belajar supaya dia tahu, supaya dia dapat beramal dengan apa yang dia tahu. Satu hal. Ada mungkin sebahagian orang Allah Ta'ala berikan dia rezeki lebih, di mana dia itu bukan sahaja Allah Ta'ala berikan dia ilmu, tetapi mempunyai kelebihan untuk mengajarkan dan menyampaikan kepada orang lain. Lelaki ini yang disebutkan dalam hadis ini, ta'allama al-ilma, dia telah mempelajari ilmu, wa 'allamahu, dan dia mengajar kepada orang lain. Wa qara al-Quran, dan dia baca Quran. Ya, orang tidak boleh baca Quran muslim-muslimat melainkan dia mempelajarinya terlebih dahulu. Dan orang tidak boleh mengajar sesuatu kepada orang lain melainkan ilmu yang dipelajari itu telah pun dia kuasai. Jadi nikmat-nikmat ini Allah Ta'ala berikan kepada dia. Fa'utiya bihi, Allah Ta'ala panggil kategori yang kedua ini. Ada ilmu, boleh baca Quran, dan juga dia mengajarkan kepada orang lain. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah Ta'ala sebutkan nikmatnya. Apakah engkau mengakui nikmat yang aku berikan kepada engkau dekat muka bumi? Fa'arafaha. Si fulan ini, muslim-muslimat, mengakui. Ya, tidak ada satu manusia yang boleh berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Ta'ala berikan kata ini merupakan nikmat, melainkan dia kena kata, ya, ini merupakan nikmat engkau. Walaupun di sisi Allah, dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa berbuat demikian, Allah Ta'ala bersikap ataupun bersifat dengan sifat maha adil. Tetapi sebagai satu kesempurnaan kalian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah buat hisab satu-satu. Qala fama amilta fiha. Seperti mana lelaki yang pertama tadi berjuang, katanya kerana Allah, tapi bukan kerana Allah, kerana pujian manusia, supaya manusia anggap dia itu pemberani. Pujian itu telah pun dapat. Lelaki kedua ni pun sama juga. Qala fama amilta fiha. Apa yang kau telah pun buat terhadap nikmat aku itu? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Dia kata, wahai Allah, dengan nikmat kau boleh membaca, ada mata boleh melihat, ada telinga boleh mendengar, ada tangan boleh menulis. Ta'allamtul ilma, aku mempelajari ilmu. Wa 'allamtuhu, bahkan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Quran, dan aku baca keranamu Al-Quran. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu niat kita ini muslim-muslimat ketika kita beramal? Allah Ta'ala tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Orang yang pergi masuk pertandingan tilawatul Quran, apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu niat kenapa mereka itu masuk bertanding? Allah Ta'ala tahu. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui
niat orang yang masuk pertandingan hafizul Quran, tahfizul Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Segala-galanya Allah Taala tahu. Tapi sebagai satu kesempurnaan terhadap keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita sebutkan tadi, Allah Taala tanya. Dan Allah Taala kata dekat dia, kadzabta, wahai fulan, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma, tetapi engkau ini mempelajari ilmu liyuqal alim, supaya engkau ini disebutkan sebagai orang yang alim. Kan ramai yang begitu kan. Ada yang suaranya sedap, galakkan Nabi untuk baca Quran dengan suara yang indah, diperelokkan. Tetapi ada sebagian orang yang menjadikan itu sebagai modal pujian. Muslimat, manusia ini boleh menjadi takabur dengan beberapa perkara. Bila kelebihan dalam bab-bab ini ada pada dia, manusia itu boleh menjadi sombong, manusia itu boleh menjadi takabur, manusia itu boleh menjadi riak dengan seriak-riaknya. Apa di antara perkara ataupun nikmat Allah Ta'ala berikan kepada manusia yang kadang-kadang manusia itu terlajak sikit, ataupun lara, ataupun berlebihan, sehingga akan menyebabkan dia itu jadi takabur. Di antaranya adalah harta. Kita tahu pada zaman Fir'aun ada satu orang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala bernama Qarun. Bagaimana Qarun itu diceritakan begitu kaya, sehingga kekayaan itu menyebabkan dia menjadi takabur, sombong dekat muka bumi Allah Ta'ala. Yang kedua, fizikal yang cantik, fizikal yang menawan, para super yang handsome, cantik, cute. Ini antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian orang, yang mana nikmat itu kalaulah tidak ada hidayah dan juga panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menyalahgunakan nikmat tersebut ataupun menjadi takabur dan juga sombong, menghina orang lain. Selain daripada harta, fizikal yang cantik, di antara penyebab manusia ini boleh menjadi sombong, takabur dan juga menunjuk-nunjuk selain daripada fizikal, harta, yang lainnya adalah jawatan. Yang lainnya adalah jawatan. Seperti mana pada zaman Fir'aun ada Harun, kita juga ada satu lagi karakter yang bernama Haman, yang dikatakan dia merupakan menteri, kita boleh sebutkan sebagai menteri ketika zaman Fir'aun. Ketiga-tiga ini, Fir'aun, Haman dan juga Qarun, kita tahu bahawa mereka itu secara sah ataupun confirm berada dalam neraka. Jadi itu. Dan di antara selain daripada harta, fizikal, rupa, jawatan, di antara perkara yang menyebabkan manusia itu takabur, sombong dan juga ada kecenderungan untuk meriak gitu, menunjuk-nunjuk lebih kepada orang lain, di antaranya adalah ilmu pengetahuan. Dan Allah Ta'ala kata dekat dia, engkau ini bohong. Engkau baca Quran, engkau mengajar ke orang bukan kerana aku, bukan untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kerana agama. Tetapi Allah Ta'ala kata, engkau ini baca Quran liyuqal alim, supaya orang puji engkau, kata Masya Allah. Kita pun kalau sebut Masya Allah lah, dia kata engkau ni orang yang bagus, berilmu pengetahuan. Wa qara'tal Quran, dan Allah Ta'ala kata engkau baca Quran liyuqal huwa qari', supaya orang puji engkau, bukan kerana aku. Supaya orang puji engkau apa? Qari', engkau ini bacaanmu sedap, suaramu sedap. Ini muslim-muslimat, kita kena ambil secara insaf. Kita kena ambil secara insaf. Yang terbaik untuk melindungi diri kita daripada syirik. Syirik ini muslim-muslimat, seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi, terbahagi kepada dua. Al-Jali dan juga Al-Khafi. Al-Jali ini terang-terang kata Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan, dan dalam masa yang sama dia buat sembahan lain, ataupun dia menolak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang patut disembah, dia sembah benda lain.
itu jali, confirm tempatnya kat dalam neraka. Tapi ada satu perkara yang Nabi SAW sangat takut kepada umat baginda adalah syirkul khafi. Apa itu syirkul khafi? Muslimat, syirkul khafi adalah syirik yang tersembunyi. Kalau yang lain terang-terang sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini nampak macam dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam benak jiwa dia itu tersembunyi ada motif lain. Dia beramal itu ada motif lain. Dia baca Quran bukan kerana untuk tadabbur, untuk dia ambil hidayah, bukan untuk dia ambil petunjuk supaya dia insaf. Tapi dia baca Quran, dia lantun-lantun Quran supaya apa? Orang puji, Masya Allah, kata suaramu sedap, kata tak ada yang lebih merdu. Bahkan kadang-kadang orang mendengar bacaan Quran seperti mana kita sebutkan pada sesi yang lepas, mana yang fokusnya itu bukan kepada konten Al-Quran itu sendiri. Dia kadang-kadang terlari ataupun terlajak fokusnya daripada yang patutnya tadabbur, kemudian amal, pergi kepada melagu-lagukan secara keterlaluan. Sehingga kan yang menjadi perhatian itu adalah cara dia nak melantunkan ataupun kita sebut sebagai lagu-lagu Al-Quran itu kan. Kadang taranum tak salah muslim-muslimat, pada satu sisinya tak salah, tapi ada sebagian orang yang terlajak, terlalu, agak keterlaluan seperti yang kita sebutkan tadi, sehingga yang fokusnya itu bukan jadi apa yang dibaca, tapi yang fokusnya kepada suara. Mungkin yang melantunkan itu adalah seorang muslimat mula, yang menjadi bahannya itu bukan tadabbur suara, kemudian kepada wajahnya, dan itu telah pun masuk dalam daerah syahwat. Dan waliyazbillah, benda itu tidak syar'i. Benda tersebut tidak syar'i. Dan apa yang jadi kepada orang ini? Faqad qil, Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana orang yang pertama tadi, Allah Taala kata, habuanmu untuk mendapatkan pujian telah pun engkau dapat dekat dunia. Dekat akhirat, kalau engkau buat kerana aku akan berikan ganjaran, engkau masuk ke dalam syurga. Tapi dekat dunia engkau baca Quran, engkau beramal bukan kerana aku. Habuan tu telah engkau dapat dekat muka bumi. Thumma umira bihi, kemudian diperintahkan dengannya itu, fasuhiba ala wajhihi, kemudian disentapkan wajahnya, hatta ulqiya finnar. Allah Ta'ala perintahkan malaikat muslim-muslim, orang yang tidak beramal yang ikhlas ini. Ini pengajaran untuk kita semua. Orang yang tidak beramal yang ikhlas ini, Allah SWT perintahkan untuk sentap wajahnya. Kenapa wajah? Kenapa tidak anggota lain? Yang paling senang untuk kita seret orang ataupun kita tarik orang adalah dengan menggunakan tangan, bukan tidak. Tetapi hadis ini Nabi SAW gambarkan kepada kita orang ini yang disentap, fasuhiba ini maksudnya ditarik, disentap, bukan dengan tangan, bukan dengan kakinya. Kita biasa senang nak seret orang, sentak orang dengan tangan. Kalau kita nak tarik orang tu dengan tangan, ataupun cara yang mungkin brutal sikit, tarik dengan kaki dia, seret. Tapi ini para ulama sebutkan secara hadis ini, gambaran disentap dengan menggunakan wajah itu adalah mubalaghah. Maksudnya secara kata maksimum gitu, maksimum. Azab itu secara maksimum. Kenapa wajah? Apa yang maksimum? Apa kaitan wajah itu? Maksudnya adalah gambaran dia punya azab itu sangat maksimum. Sebab muslim-muslimat, kalau kita nak berikan penghormatan ataupun di antara benda yang kita hormat dekat orang ataupun di antara batang tubuh manusia ini, wajah merupakan komponen tubuh pada manusia yang paling dimuliakan. Wajah adalah komponen dalam tubuh manusia ini yang paling dimuliakan. Seolah-olah dia itu dekat muka bumi, wajah dia itu manusia muliakan, berikan penghormatan, nampak muka dia, berikan hormat, nampak muka dia, puji. Maka benda yang sama yang dia berbangga dekat dunia ini, tunjuk wajah, kan nampak itu kadang orang puji dia punya perubahan riak wajah dia. Maka benda yang sama
yang manusia banggakan mengenai wajah ini, kehormatan, dia nak dihormat, dia nak dipuji, nampak wajah dia gitu, maka organ yang sama ataupun batang tubuh yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala akan seret ke dalam api neraka dengan wajah, bukan dengan tangan dan juga bukan dengan kaki. Anggota tubuh manusia yang paling manusia lain hormat. Bahkan kehormatan itu ada pada wajah. Kita juga orang Melayu kata jatuh air muka. Bukanlah maksudnya muka dia itu jatuh, tetapi kehormatan itu hilang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan, seolah menghilangkan kehormatan orang yang tidak beramal kerananya dekat akhirat. Ta'liq, komentar daripada pengarang. Fi hadzal hadith, kita pada hadis ini, al-hathu ala ikhlasil amal lillahi wahdah azza wa jalla. Komentar ringkas daripada penyusun ataupun pengarang kitab ini, dia kata pada hadis ini, al-hathu ala al-ikhlas, galakan untuk ikhlas beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ra'aytu al-ba'd qad taraka al-hifz inda qira'atihi aw sama'ihi هذا الحديث للوعيد الذي ورد فيه. Ada sebagian orang, kata pengarang kitab ini, ra'aitul ba'd qad taraka al-hifz. Ada sebagian orang dia kata dia telah pun meninggalkan hafalan. Inda qira'atihi aw sama'i hadha al-hadith lil-wa'id alladhi warada fihi. Ada sebagian orang bila dia dengar hadis ini, kan hadis yang kita sebutkan tadi tak terpakai untuk orang musyrik yang memang sah-sah dia itu tak beramal, ataupun tak terpakai untuk orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terpakai kepada orang yang beramal. Ya, orang tak pergi menuntut ilmu, dia tak terkenalah hadis ni kan. Orang tak baca Quran, dia tak terkenalah hadis ni. Jadi dia kata ada sebahagian orang bila baca hadis ini dia pergi meninggalkan amal. Dia kata aku tak naklah baca Quran, aku tak naklah pergi berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, nanti kalau aku salah niat, aku masuk neraka. Baik, tak payah buat apa-apa, dia kata. Fayajibu alla yasuddahu al-hadith. Dia kata yang wajibnya adalah hadis ini tidak menjadi penghalang anil hifz, bal alaihi ay yaqbila wa yujahida nafsahu. Tetapi dia kata bila dia baca hadis ini sepatutnya bukan tinggalkan amal. Yang bila lagi kerugian, okey, lagi kerugian. Sebab muslimat, manusia ini dia kena ada satu benteng. Okey, benteng yang menyebabkan dia itu berada dalam kesesatan, ataupun benteng yang menyebabkan hawa nafsu itu dapat dikekang. Dan benteng tersebut muslimat adalah ibadah. Manusia itu akan mudah terpengaruh dengan syahwat diri dia bila dia itu kurang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang biasanya para asatidzah baca itu adalah salah satu buktinya adalah hadis berkenaan dengan puasa. Yang mana Nabi SAW sebut as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Solat itu menghalang manusia daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Baca Quran menyebabkan manusia itu berasa insaf dan juga boleh mendapat pedoman kalam Allah daripada kalam Allah. Tapi bila dia tinggalkan, dia akan masuk kepada satu daerah yang lain. Ihmal kita sebut, cuai. Tapi janganlah pula dibaca hadis ini, dia meninggalkan amal. Hadis ini tak sepatutnya dibaca seperti itu. Dia kata, baik tak payah pergi mengaji. Kalau mengaji nanti kena hadis ini, baik tak payah pergi mengaji Al-Quran ataupun baca Quran, tak payah nak melagu-lagukan Quran, kalau tak nanti dipanggil riak. Dan tak, hadis ini sepatutnya dibaca, kita kenalah tambah amal, kemudian kita ada mujahadatun nafs. Maksudnya kita ini bersungguh-sungguh untuk pujuk diri kita agar berada istiqamah buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tinggal. Okey, bukan tinggal. Fal 'abdu yuslihu niyatahu, dan hamba ini sepatutnya mengislahkan, memperelokkan niatnya, bima yastati', terhadap niatnya itu dengan semampunya.
wa yas'alullaha ay yusliha lahu niyatahu, dan dia sepatutnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperelokkan niatnya. Falillahi la yakhibu man sa'alahu wa hadha raja'una fi rabbina. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan kerugian sedikit pun bila satu orang itu meminta kepadanya. Dan ini merupakan harapan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim-muslimat, sebahagian para ulama menyebutkan meninggalkan amal kerana takut riya itu sebenarnya adalah riya. Kata-kata yang masyhur daripada Al-Fudail Ibn Iyad, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dan juga para ulama yang lainnya, ini kita sebut sebagai kaedah. Al-Fudail Ibn Iyad kata, inna tarkal amal li ajli nas riya wal amal li ajli nas syirk. Ini dia punya kaedah. Dia kata inna tarkal amal li ajlin nas riya, meninggalkan sesuatu amalan kerana takut dianggap sebagai riya itu sebenarnya adalah riya. Riya kenapa? Sebab dia nak manusia pandang dia itu sebagai orang yang zuhud dan juga terpelihara agamanya. Meninggalkan sesuatu amal kerana manusia, meninggalkan sesuatu amal kerana manusia, dia kata, oh ini si fulan ni lalu, dia kata tak payah solat duha lah kat masjid. Kadang dia pergi masjid, kemudian dia nampak satu orang, oh ni ada bos kat sini, kata tak payahlah solat, nanti bos kata aku ini warak. Itu sebenarnya adalah riya. Riya kenapa? Riya nak supaya dia itu dianggap menjaga ibadahnya itu daripada dianggap diperkatakan orang lain. Dia meninggalkan sesuatu supaya orang tak kata dia itu riya, sebenarnya adalah riya. Kerana perbuatan itu mestilah terdetik dalam jiwa dia, kata manusia akan berfikir bahawa aku ini preserve agama aku. Dan Fudail Ibn Iyad sebut, wal amal li ajlin nas, dan terang-terang melakukan amal kerana manusia itu sebenarnya adalah syirik. Jadi kita berada dalam pertengahan. Katalah kita memang biasa rutin baca Quran di masjid, tiba-tiba ada satu orang lalu, dan memang itu rutin kita baca sahaja seperti mana lazimnya kita baca. Ataupun rasa pada hari itu kita nak solat duha, ada kelapangan sikit dan kita pun dah tekad kata nak melazimi solat duha mulai daripada hari ini, kita solat sahaja. Tak kisahlah orang kata apa, itu sebenarnya muslim-muslimat adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini apa sebagian para ulama sebutkan, sama ada dia itu terang-terangan ataupun secara tidak nampak, dia punya karakter itu sama. Ada orang, tak ada orang, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhlas. Itu adalah ikhlas. Dan sebagai penutup untuk hadis ini, hadis yang ke 32, saya ingin nukilkan satu doa dalam riwayat Ahmad. Doa ini bagus juga untuk kita semua amalkan. Doa untuk kita preserve diri kita daripada riya. Dan doa tersebut dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW sebutkan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bihi syai'a. Allahumma, wahai Tuhan kami, inna na'udzubika, sesungguhnya kami ini memohon perlindungan kepadamu, min an nusyrika bihi syai'a, min an nusyrika bika syai'a. Kami memohon perlindungan kepadamu, wahai Allah, daripada kami ini mensyirikkanmu dengan sesuatu, na'lamuhu, yang kami sendiri ketahui, wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampun kepadamu, wahai Allah, lima la na'lamu, terhadap benda yang kami buat tanpa kami sedar, yang mana perbuatan itu adalah suatu dosa. Sekali lagi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu.
Ya Allah, kami ini berlindung kepadamu terhadap syirik, an nusyrika bi, daripada kami ini melakukan syirik kepadamu terhadap sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun lima la na'lamu, terhadap apa yang kami tak ketahui. Kadang-kadang manusia itu tak tahu yang bahawasanya benda tersebut syirik, ataupun dia buat secara alpa. Kadang-kadang kita dah bagi tahu jangan main tilik nasib, kan? Mungkin orang tak pergi jumpa bomoh sekarang ni, apa nasib gini, apa jadi masa depan. Tapi tilik nasib pada hari ini orang buat melalui aplikasi yang berada dekat internet ataupun alam maya. Kan dekat Facebook juga ada, apa entah nama tu, OMG, ketik ini, tekan, klik, dia jadi seperti ini. Si fulan ini, katalah namanya Karim. Karim ini orang yang berani. Karim ini masa depannya cerah. Karim ini akan jumpa jodoh pada usia 70 tahun contohnya lagi tu, kan. Apakah itu perbuatan menyanggahi syarak? Ya, itu perbuatan menyanggahi syarak. Mungkin orang terlepas pandang benda tersebut. Okay. Itu adalah perbuatan menyanggahi syarak yang Nabi SAW sebut, man ata kahinan aw arrafan faqad qathara bima ji'tu bihi. Barang siapa yang mendatangi tukang tilik, ahli nujum, bomoh, sesungguhnya dia telah pun kafir terhadap apa yang aku bawa. Nabi SAW bawa tauhid, dan benda tersebut menilik nasib adalah bertentangan dengan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hanya tahu alam ghaib ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia pergi main, contohnya dia pergi main permainan tersebut. Jadi mudah-mudahan bila dia baca ini, wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan aku mohon ampun terhadap apa yang aku buat secara tak sedar, itu merupakan dosa. Baik, hadis yang berikutnya, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk ke hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33. Al-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Quran ini hujjatun lak aw 'alaik. Kalau diterjemah laka itu maksudnya untuk kamu, aw 'alaik ke atas kamu. Cuma perkataan laka ini maksudnya adalah Al-Quran itu akan berhujah sebagai pembela-mu, aw 'alaik, ataupun Al-Quran itu akan berhujah untuk mendakwamu. Satu membela, satu mendakwa. Ya. Al-Quran ini muslim-muslimat akan datang pada hari kiamat. Sama ada dia itu melindungi kita, saya yang berbicara ini, dan juga muslim-muslimat yang mendengar, Al-Quran akan datang kepada kita. Itu kita sebut tadi, jangan tinggalkan baca Quran ataupun hafal Quran kerana takut riak. Tinggal, baik tak payah baca, tak baca ataupun tak hafal, tak kenalah ancaman tu, kan. Tak, Al-Quran akan datang kepada kita. Baik, kita akan sebutkan nanti. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an, daripada Abu Malik ataupun Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Hadis ini juga panjang tapi dia potong sekerat. Dia nak ambil yang bahagian Al-Quran saja. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik, kulun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, rawahu Muslim wa ghairuhu. Dan Al-Quran itu menjadi hujjah, pembela-mu, ataupun Al-Quran itu akan datang berhujah daripada Allah untuk mendakwamu. Baik, apa yang kita boleh sebut Quran itu datang, bagaimana Al-Quran itu datang membela kita, dan bagaimana pula Al-Quran itu datang mendakwa kita, ataupun dalam bahasa mudahnya, apa yang manusia ini buat dekat dunia sampai Al-Quran sanggup berhujah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela dia, ataupun apa yang si fulan itu buat dekat dunia. Si fulan tu kita semualah, muslim-muslimat. Apa yang kita buat dekat dunia ini sampai Quran nanti datang dekat akhirat
berhujah depan Allah Ta'ala untuk masukkan kita ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Baik, Quran ini akan menjadi hujah kepada kita. Maksudnya di hari manusia itu tengah terketar menunggu keputusan sama ada masuk ke dalam syurga ataupun masuk ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Jadi manusia sangat berharap ada yang boleh tolong. Dan kita kadang-kadang kalau kita buat kesalahan, mak bapak kita ataupun di tempat kerja ke, atau dekat universiti ke, ataupun dengan cikgu kita ke, apa saja, kita tahu benda tersebut kita tak capai dan mungkin kita kena denda ataupun mungkin kita kena tindakan apa sahajalah. Akan menjadi satu kelegaan buat kita kalau ada orang tolong kita berhujah untuk mengelakkan kita itu diberikan hukuman ataupun dikenakan tindakan. Cuba bayang, ini penghujung riwayat manusia yang kekal abadi, syurga ataupun neraka. Jadi Al-Quran ini datang. Apa perasaan kita seperti itu? Kalau kat dunia kita pun dah rasa cukup lega, apatah lagi dekat akhirat. Sebaliknya muslim-muslimat, manusia ini akan sangat tertekan, akan sangat down dan sangat kecewa kalaulah dia itu buat satu kesalahan, katalah seperti yang kita sebut tadi, tempat kerja, dekat keluarga dan sebagainya. Kita mengharapkan ada orang pergi bela kita, tiba-tiba ada satu orang datang kata berikan hukuman kepada dia. Dia memang patut layak diberikan hukuman, dia patut dapat hukuman ataupun denda yang maksimum. Apa perasaan kita pada ketika itu? Jadi muslim-muslimat, benda ini alhamdulillah Allah Ta'ala masih kurniakan kita umur yang panjang dengan nikmat boleh membaca, mulut boleh berkata-kata, mata boleh melihat, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran akan menjadi hujah pembela bila dia membaca. Membaca kat sini maksudnya adalah membaca dengan tadabbur. Dia baca dengan betul, dia tadabbur dan dia faham. Satu. Yang kedua, Al-Quran ini tujuan akhirnya adalah untuk manusia itu dapat hidayah. Dan hidayah itu pula manusia penghujungnya adalah beramal. Jadi ada dua perkara. Kalaulah kita nak Al-Quran ini berhujah depan Allah SWT untuk membela kita, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga, dia ini baca aku. Seperti mana hadis yang kita sebutkan, satu orang manusia tak tidur malam nak baca Quran, Al-Quran akan datang berhujah depan Allah Ta'ala, ya Allah, dia ini tak tidur malam kerana nak membaca aku, masukkan dia ke dalam syurga. Dua perkara muslim-muslimat. Satu, dibaca. Dia macam mana nak beramal kalau tak baca? Macam mana nak tadabbur kalau tak baca? Langkah yang pertama adalah baca. Baca Al-Quran walaupun sedikit, dan tak sepatutnya sedikit lah. Kita ada masa yang banyak, yang bahkan sebahagian tu kita buat perkara yang lara saja kan. Bacalah sekurang-kurangnya sehari satu muka. Bacalah sekurang-kurangnya satu hari satu muka. Dengan baca, tak baca sekadar itu, mungkin dia tak tahu bahasa Arab, dia buka tafsir Al-Quran, baca tafsir Al-Quran. Kalaulah baca atau ambil masa 5 minit, baca terjemahan. Katalah tak boleh nak tafsir, tak ada buku tafsir, tengok terjemahan. Jadi pada situ dia boleh tadabbur. Kalau tak faham, tanya, Ustaz, macam mana tafsir ayat ini? Apa faedah ataupun pengajaran daripada ayat yang saya baca? Satu. Barulah dia itu boleh pergi kepada beramal. Beramal ini muslim-muslimat ada dua perkara. Dalam Al-Quran, bila kita sebut beramal dengan Al-Quran, ada dua perkara. Kita tahu bahawa Al-Quran itu merupakan khitab Allah, sesuatu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada manusia. Jadi dia berupa petunjuk untuk buat ataupun petunjuk untuk manusia itu tinggalkan. Jadi bila kita sebut beramal dengan Al-Quran, kita patuh bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Al-Quran
buat suatu perkara, solat, puasa, jangan makan riba dan sebagainya, maka kita buat. Jangan mengumpat, jangan sukhriyah dalam suratul Hujurat, kita tak buat. Ataupun bila Allah Ta'ala perintah untuk buat solat, puasa, berlaku adil, maka kita buat. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai Al-Quran akan berhujah kepadamu. Berhujah maksudnya hujah membela. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu. Al-Quran merupakan suatu kitab anzalnahu yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Dan khitab ini adalah terpakai bukan kepada Nabi SAW sahaja, tetapi untuk kita semua. Mubarakun, satu kitab yang diberkati, liyadabbaru ayati, supaya manusia itu mentadabbur ayat-ayatnya, waliyatadhakkara ulul albab, supaya orang-orang yang mempunyai akal fikiran yatadhakkar, beringat. Dan sebaliknya, kalaulah kita tidak membaca Al-Quran, kemudian dalam masa yang sama kita meninggalkan amal. Amal sekali kita sebutkan apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan. Perintah itu sama ada perintah buat ataupun perintah tinggal, kita laksanakan. Maka dia akan menjadi hujah buat kita. Ataupun kalau kita buat sebaliknya, tak membaca, dalam masa yang sama kita meninggalkan amal terhadap Al-Quran ini, maka Al-Quran akan datang kepada kita untuk mendakwa kita. Dan hadis itu diteruskan, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubikuha. Setiap manusia ni akan bangkit berpagi-pagi. Faba'i'un nafsahu, dan yang menjual dirinya, famu'tiquha aw mubikuha, sama ada dia itu menjual dirinya. Menjual diri bukan maksudnya menjual kehormatan muslim-muslimat. Menjual diri maksudnya ini adalah dia gunakan diri dia untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia itu mu'tiquha, dia itu membebaskan dirinya daripada api neraka, ataupun dia melakukan hal sebaliknya, au mubikuha, ataupun dia memusnahkan dirinya. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Nah, itu adalah hadis yang ke-33. Ada sedikit masa lagi, mungkin sempat untuk kita masuk ke fasal yang terakhir. Okey, fasal yang terakhir sedikit. Al-faslu sabi', fasal yang ke-7, al-hadithul waridah fi fadaili ba'd as-suwar. Hadis-hadis yang warid fi fadail, dalam menyebutkan kelebihan-kelebihan ba'd as-suwar, beberapa surah. Baik, sebelum kita masuk hadis ini, daripada hadis yang ke-34 sampailah hadis yang ke-40, kesemua sekali akan membicarakan tentang fadilat, kelebihan baca surah sekian, baca ayat sekian. Sebelum kita nak masuk tentang fadilat surah-surah tertentu, suka untuk saya sebutkan beberapa perkara, okay, yang supaya kita ini tidak salah faham terhadap fadilat-fadilat Al-Quran. Yang pertamanya, muslim-muslimat, Al-Quran itu secara umumnya, secara keseluruhannya adalah kitab yang diberkati. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, kitabullah yang diberkati. Membacanya sahaja beramal, lebih lagi membacanya sahaja Allah Ta'ala berikan pahala, dan itu merupakan ganjaran kepada semua manusia yang walaupun dia faham tak faham, dia baca, dia akan dapat pahala, dan keberkatan itu ada dekat dia. Baca Al-Quran ada keberkatan. Satu, itu kita kena faham dulu. Sama ada surah itu ada kelebihan ataupun tak ada kelebihan, sebab tak semua surah itu ada kelebihan.
tak semua ayat itu ada kelebihan. Tetapi kita sebutkan Al-Quran itu secara keseluruhannya, secara holistiknya itu adalah kitab yang diberkati. Membacanya sahaja merupakan suatu kelebihan kepada manusia dari sudut pahala, keberkatan dan sebagainya. Satu. Yang kedua, kita sebutkan tak semua surah dalam Al-Quran mempunyai fadilat tertentu. Fadilat umum kita tahu, membaca satu huruf akan diberikan 10 ganjaran kebaikan, ada keberkatan dan sebagainya. Tapi kita sebutkan tidak semua surah-surah dalam Al-Quran itu mempunyai kelebihan yang khusus. Ada sebahagian surah ataupun ada sebahagian ayat yang warid daripada Nabi SAW mempunyai kelebihan tertentu ataupun fadilat yang tertentu. Dan fadilat ini, muslim-muslimat, dapat dipecahkan kepada 3 bahagian. Okay? Fadilat ini dapat dipecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, fadilat ayat. Fadilat ayat. Maksudnya bukan secara keseluruhan surah, tetapi fadilat ayat. Ayat tertentu mempunyai kelebihan. Buktinya, dia ada banyak, nanti kita akan pergi. Salah satunya adalah membaca ayat kursi. Ini sebagai contoh. Ayat kursi itu merupakan sebahagian ataupun juzuk daripada suratul Baqarah. Yang mana Nabi SAW sebut, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Siapa yang membaca surah ataupun ayat kursi fi duburi kulli salatin, pada setiap penghujung solat maktubah, solat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah, Nabi SAW sebut tidak terhalang untuk dia itu masuk ke dalam syurga illa ayyamut, melainkan dia itu yang menjadi penghalang dia itu untuk masuk ke dalam syurga cumalah dia itu masih hidup. Kalau dia mati, dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi ini menunjukkan bahawa ada sebahagian ayat, bukan surah, ayat dalam Quran, ayat-ayat tertentu dalam Quran mempunyai fadilat tertentu yang disebutkan oleh Nabi. Yang kedua adalah fadlu suwar. Fadlu suwar. Secara satu surah itu fadilat. Fadilat tertentu. Surah Al-Mulk contohnya, surah Al-Baqarah contohnya, surah Ali Imran contohnya. Surah lain tak ada. Jadi kategori yang kedua ini adalah kelebihan surah-surah tertentu. Tadi ayat lebih ringkas ataupun lebih pendek ayat. Ini pula satu surah itu. Contohnya adalah Nabi SAW sebut, suratun minal Quran 30 ayat. Ada satu surah dalam Al-Quran mengandungi 30 ayat. Tashfa'u li sahibiha, dia akan berikan syafaat kepada sahibnya yang membacanya dan juga beramal, hatta yughfar lahu, sehinggalah dia itu diampunkan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi Nabi SAW sebut ada satu surah yang mengandungi 30 ayat, yang mana surah itu akan memberikan syafaat kepada yang membacanya, beramal dengannya, sehingga dia itu diampunkan. Dan surah itu adalah surah Al-Mulk. Itu kategori yang kedua. Dan kategori yang ketiga, dia kategori kita sebut dengan kategori tertentu. Okay? Surah yang berada pada kategori tertentu. Tadi ayat. Yang ni pula fadilat surah. Yang ketiga ini adalah surah pada kategori tertentu. Macam mana kita nak sebut surah dalam kategori tertentu? Contohnya macam surah-surah yang bermula dengan alif lam mim, surah-surah yang bermula dengan ha mim, ataupun surah-surah yang bermula dengan sabbahalillah ataupun yusabbihulillah, ataupun boleh juga termasuk dalam kelompok. Contohnya macam kita ni dalam Al-Quran dia ada beberapa kategori. Contohnya surah yang termasuk dalam kategori At-Tiwal. Tiwal ini maksudnya surah-surah yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran. Kita ada Mi'in yang ayatnya lebih kurang 100. Kita juga ada surah kategori Al-Mufassal, di mana dia punya ayat pendek-pendek dan banyak gitu fasal-fasalnya. Jadi yang ketiga ini adalah surah yang mana Nabi SAW sebutkan
terdapat dalam riwayat, dia punya fadilat datang dalam bentuk berkelompok. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menyebutkan, dia kata, inna likulli syai'in lubaban. Setiap sesuatu mempunyai dia punya intipati. Wa lubabul Quran, Ibnu Abbas sebut, dan lubabul Quran, intipati Al-Quran, alu hamim. Al hamim adalah, al ini maksudnya adalah anggota, ataupun kadang-kadang diterjemahkan juga sebagai keluarga. Hamim adalah surah-surah yang bermula dengan hamim. Jadi Ibnu Abbas sebut setiap sesuatu itu ada intipatinya, lubab, dan lubabul Quran, intipati Al-Quran itu terletak pada surah-surah yang bermula dengan hamim. Apa contoh surah bermula dengan hamim? Surah Ghafir, surah Syura, surah Fussilat. Jadi ini kelebihan surah dalam bentuk kelompok. Dan dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat Tirmizi dan juga Abu Dawud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u al-musabbihati qabla an yarkuda. Nabi ini akan membaca surah-surah yang bermula dengan tasbih, sabbahalillah, yusabbihu lillah, qabla an yarkuda, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pergi tidur. Dan walaupun hadis ini ada sedikit perselisihan dari sudut sanadnya, kekuatan sanad sama ada dhaif ataupun maqbul, diterima. Ala kulli hal, kita cuma nak sebutkan yang ketiga ini, kategori ketiga, di mana fadilat itu datang dalam bentuk berkelompok ataupun kategori tertentu dalam Al-Quran. Baik, mungkin itu sahaja untuk malam ini. Tak sempat untuk saya nak masuk ke fadilat Al-Quran dan hadis yang ke-34 ini berkenaan dengan fadilat surah Fatihah. Fadilat surah Al-Fatihah. Mungkin tak sempat pada malam ini, insya-Allah mungkin pada sesi akan datang. Tapi sebagai penutup, saya nak sebutkan fadilat Al-Quran ini, kenapa di antara hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan fadilat ini, kelebihannya ini, Al-Quran ini, surah ini, kelebihannya ini, ataupun surah ini, ayat ini, fadilatnya ini, untuk menggalakkan manusia membaca. Dan surah yang mempunyai fadilat ini, dia ada intipati yang tidak berada pada surah lain. Okay. Ada intipati yang pada surah ini, kalau manusia tadabbur dengan elok, dia tak akan menjumpai pada surah lain. Di antaranya adalah surah Al-Fatihah, yang mana Nabi SAW sendiri dalam riwayat yang sabit daripada Nabi kata surah Fatihah ini tak pernah ada dalam Injil, tidak pernah ada dalam Taurat, tidak pernah ada dalam Zabur. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, Al-Fatihah ini tidak ada yang bersamaan dengan suratul Fatihah. Dan insya-Allah benda tersebut kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang, insya-Allah taala. Tak sempat pada hadis yang ke-34, insya-Allah pada sesi yang akan datang. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.